Ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, pada hari ini Pekida Daerah Barat Daya Negeri Pulau Pinang tampil ke Balai Polis Bayan Baru Daerah Barat Daya Pulau Pinang pada hari ini hadir untuk membuat laporan polis. Laporan polis yang kita buat berkaitan dengan peguam liberal yang bernama Siti Kasim, yang pada beberapa hari lepas telah mengeluarkan satu kenyataan yang bertindak selaku mengguris hati umat Islam seluruh negara. Dia menghina institusi tahfiz. Siti Kasim telah mengeluarkan kenyataan bahawa dalam blog Cinca dan juga Suara TV telah melaporkan bahawa kenyataan Siti Kasim ini menghina madrasah tahfiz, yang menyamakan madrasah tahfiz dengan gejala arak. Cuba tuan-tuan bayangkan, seorang yang mengaku Islam, sampai hari ini dia tak mengaku lagi kata dia tu kafir. Dia tak mengaku lagi kata dia tu murtad. Istilah ada nama dia Siti Kasim ni, maknanya seolah-olah macam dia dimasuk Islam, seolah-olah macam dia cancel. Okey? Gunakan kesempatan untuk menghina agama Islam dengan menyamakan madrasah tahfiz dan juga gejala arak. Disuruhnya pula, disuruhnya sekiranya nak haramkan arak, kena haramkan sekolah tahfiz. Cuba tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, inilah sebenarnya penganut-penganut, penyokong-penyokong kepada parti-parti liberal yang sebelum ini memerintah Malaysia. Namun pada hari ini kita mendesak pihak kerajaan agar mengambil tindakan yang tegas kepada Siti Kasim dan juga rakan-rakan liberalnya yang menggunakan kenyataan-kenyataan yang mengguris hati umat Islam, yang menjadikan laman-laman Facebook dan internet untuk mereka sebarkan dakwah liberal mereka. Cuba tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, Malaysia merupakan negara yang mempunyai masyarakat Muslim yang paling ramai. Dalam perlembagaan termaktub bahawa artikel 3 Islam agama persekutuan. Tetapi mereka ini tuan-tuan tidak berpuas hati kerana Islam itu di Malaysia diletakkan tempat yang paling tinggi. Tapi cuba kita lihat tuan-tuan apa telah berlaku pada hari ini. Maka pada hari ini Pekida Daerah Barat Daya hadir untuk membuat laporan polis, dan kita minta pihak PDRM menyiasat Siti Kasim ini agar didakwa di bawah Seksyen 504 Kanun Kesiksaan kerana menyebabkan ketidaktenteraman di kalangan rakyat, dan juga Akta Seksyen 233 Akta SKMM kerana menyalahgunakan tuan-tuan, menyalahgunakan apa yang kita katakan sebagai internet ataupun media sosial ini untuk menyebarkan kenyataan-kenyataan yang bersifat sebagai hasutan, sebagai kenyataan-kenyataan yang boleh memecahkan perpaduan umat. Ini tuan-tuan manusia-manusia yang patut kerajaan dakwa tuan-tuan. Bukan sekali, dua kali, dah banyak kali tuan-tuan. Maka Pekida Daerah Barat Daya pada hari ini hadir membuat laporan polis, dan kita mendesak kepada pihak kerajaan, terutamanya pihak KDN, agar mengambil tindakan yang serius. Bagi pihak AG, pendakwaan kita dakwa dia. Kalau kata dia champion sangat sebagai seorang peguam, dakwa dia tuan-tuan. Bagi dia bersilat dalam mahkamah. Orang-orang seperti ini tidak harus kita biarkan hidup aman di Malaysia. Sebab mereka ini, kerja mereka mengkucar-kacirkan rakyat, memberi huru-hara ke rakyat. Sebab itu tuan-tuan, Pekida mengambil inisiatif bahawa kita minta seluruh negara, Pekida Malaysia, seluruh daerah, seluruh negara turun membuat laporan polis. Kita desak pihak kerajaan, kita desak pihak PDRM agar mengambil tindakan yang tegas dan serius ke atas Siti Kasim ini. Orang-orang macam ni tuan-tuan, apa kena mengena arak dengan Mahat Tahfiz? Dia menunjukkan bahawa betapa bencinya Siti Kasim ini kepada Islam tuan-tuan. Bagaimana dia boleh menyamakan gejala arak dan juga Mahat Tahfiz. Budak tu tak bersalah pun, pengetua Mahat tak bersalah pun. Yang kau tak senang-senang, tak tentu pasal yang nak sentuh Mahat Tahfiz tu pasal apa? Ini tuan-tuan, orang-orang seperti ini dan golongan-golongan seperti ini ada ramai lagi tuan-tuan. NGO yang berteraskan kepada hak-hak asasi manusia. Mereka menggunakan hak asasi manusia sebagai satu tempat untuk mereka berlawan
untuk mereka berhujah lawan dengan hukum-hukum agama, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, saya rasa sudah sampai masanya pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, pihak JAKIM harus mengambil serius isu ini. Saya rasa pihak JAKIM dah kena keluar satu kenyataan. Apa sebenarnya status Siti Kasim ini? Apakah dia masih Muslim ataupun sudah hilang akidahnya? Apakah Siti Kasim ini masih lagi cinta kepada Allah ataupun dia sudah benci kepada Allah, tuan-tuan? Sebab kita lihat bagaimana gerak-geri kerja-kerja yang dilakukan oleh kenyataan-kenyataan yang dilakukan oleh Siti Kasim ini, seolah-olah dia benci kepada Islam. Seolah-olah dia benci kepada agama, tuan-tuan. Dia benci kepada Allah. Dia benci kepada rukun iman. Dia benci kepada rukun Islam. Maka saya rasakan pihak berkuasa agama sudah sampai masanya, dengan kerajaan yang hari ini kita ada kerajaan yang majoritinya Muslim, kerajaan yang menterinya Muslim, kerajaan yang peguam negaranya Muslim, kerajaan yang hakim mahkamah-mahkamah Muslim. Maka sudah sampai masanya, saya rasa kita bawa Siti Kasim ini ke muka pengadilan. Ini kita bagi amaran keras. Jangan sampai rakyat mengambil tindakan sendiri. Kalau kata kerajaan tak mampu, jangan sampai rakyat mengambil tindakan sendiri. Ini bahaya, tuan-tuan. Ini bahaya. Kita berikan peringatan kepada pihak berkuasa. Ambil tindakan. Orang-orang seperti ini kita tidak boleh biarkan mereka bermaharajalela dengan kenyataan-kenyataan biadab, kenyataan-kenyataan menghasut, kenyataan-kenyataan yang boleh menghuru-harakan keharmonian rakyat Malaysia selama ini. Jadi saya minta setakat itu kami daripada pihak Pekedah Daerah Barat Daya mengucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan ahli jemaah dan juga rakan-rakan, kita minta tolong share video ni. Tolong share. Kita maklumkan kepada semua ahli jemaah. Tolong maklumkan kepada individu, NGO, NGI agar turun membuat laporan polis. Sebanyak mungkin kita desak agar mereka-mereka yang membuat onar selama ini diambil tindakan. Jadi terima kasih. Saya serahkan kepada Syed, rakan-rakan, okey. Terima kasih. So mudah-mudahan video ini boleh disebarkan dan kita beri makluman kepada seluruh umat Islam. Ingat, tuan-tuan, Malaysia ada perlembagaan. Malaysia ada undang-undang. Dalam perlembagaan dia kata Islam agama persekutuan. Maknanya Islam ada satu-satunya agama yang diiktiraf dalam perlembagaan persekutuan. Jangan cuba ada manusia yang cuba memperkotak-katikkan perlembagaan persekutuan. Dalam perlembagaan dia ada artikel 11/4. 11/4. Maknanya kerajaan boleh membendung, menghalang mana-mana doktrin yang cuba mendakwah umat Islam masuk ke agama lain. Makanya kita sebagai perjuangan ahli perjuangan, kita minta fahamkan perlembagaan. Itu kekuatan kita, tuan-tuan. Kalau kita mereka bermain dengan perlembagaan, mereka bermain dengan undang-undang, kita bermain dengan undang-undang. Maka dengan ini kita mendesak pihak PDRM ambil tindakan sekeras-kerasnya. Kita beri amaran pihak SKMM bendung media sosial. Jangan dibiarkan mereka ini akaun-akaun yang mereka gunakan, fake account, tutup. Ini sebenarnya, tuan-tuan, tempat atau platform yang mereka gunakan untuk menghuru-harakan negara kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.